Dan kalau kita buat perbandingan di antara mereka yang menyeru Islam dengan mereka yang menentang Islam, di kalangan Muslim, kalau yang memang bukan Islam, yang nak menentang Islam, kalau keluar kenyataan daripada Karpal Singh contohnya untuk menentang Islam, itu Karpal Singh. Okay? Tapi yang Muslim, yang namanya Islam ni, kadang-kadang bukan satu dan bukan dua. Dan kalau kita pun tak bersedia untuk menyambut seruan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah, siapa lagi yang akan menyelamatkan Islam yang kita janjikan hari esok masih ada untuk Islam? Okey, muslimin dan muslimat yang dikasihi, kesimpulan mudah, cemerlang dalam pengajian adalah wajib, dan cemerlang dalam dakwah juga adalah wajib. So dua-dua wajib. So macam mana nak kita selesaikan? Maka kat situ Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Adil, Maha Bijaksana tidak pernah menjadikan ataupun mendatangkan sesuatu kefarduan, sesuatu kewajipan, sesuatu perintah tanpa jalan penyelesaian. Okey? Maka kita akan tengok kat sini mengapa mesti cemerlang. Setelah kita cuba untuk combine, bukannya beza antara dakwah dengan akademik. Akademik ni nampak macam tapi tak apalah, kita cuba untuk fahami bersama bahawa akademik kat sini adalah pengajian. Whatever pengajian yang kita ambil, okey, menuntut ilmu. Sebab bila sebut akademik, kadang-kadang orang nampak macam mesti bidang-bidang profesional, okey, dan tidak melibatkan mereka yang mengajar agama. Mengajar agama akademik juga. Dan ia akan ada menjadi akademik yang berasaskan kepada sertifikat semata-mata kalau tidak diamalkan. Bila saya sebut berkenaan tentang masalah sosial ataupun seumpamanya, bukan setakat orang-orang yang belajar bidang-bidang perubatan, engineering. Malah kadang-kadang yang ngaji perubatan, yang ngaji engineering lagi-lagi concern bab-bab terkait halal haram dan seumpamanya. Kadang-kadang maka tidak berkhusus kepada bidang-bidang yang tertentu saja. Yang pertama, kita mesti cemerlang sebab ini merupakan amal. Dan saya bercakap dengan mereka yang kebanyakannya pegang scholarship. Ramai yang bila dapat scholarship, dia rasa bahawa duit itu duit dia. Duit apa? Duit rakyat. Bagus. Jarang-jarang yang ada masa kalau nak beli something, fikirkan apa kebaikannya untuk rakyat Malaysia. Yang kata duit rakyat lah. Yes, itu betul. A scholarship bukan, sekali lagi, bukan datang daripada buluh, datang daripada pokok, datang daripada wakaf ke apa benda ke. Tapi scholarship adalah duit taxpayer. Dan macam-macam sumberlah, kesimpulannya betul, duit rakyat. Lalu kalau seorang nelayan ataupun seorang petani, dia tahu yang guna sebahagian daripada duit yang dibayar teks, tak kira teks apa benda sekalipun, macam-macam teks ni, saya pun tak sure sama ada nelayan ataupun petani ni kena bayar teks. Tapi kita assume bahawa semua kena bayar teks, rakyat Malaysia. Dengan kalau salah, betul-betulkan fakta, okay? Kalau katakan paling-paling rendah pun mesti ada benda-benda yang membabitkan dia perlu bayar something kepada government dan kemudian disalurkan. Kalau kita kalau seorang nelayan ataupun seorang petani tahu yang kita guna duit scholarship ni untuk beli PlayStation contoh, okey, rasa-rasa kalau sahabat-sahabat sekalian di tempat nelayan paling-paling ringan, dia akan kata kerek Muhammad, aku yang bayar duit tax ataupun cukai ni, senang-senang dia beli PlayStation yang tak ada manfaat kepada nelayan.
Ini contoh. Mungkin ada yang PlayStation menyebabkan dia semakin encourage untuk beribadah. Itu kita boleh terima pakai. Tapi kalau katakan benda-benda yang dinyatakan itu tadi tidak mendatangkan manfaat kepada rakyat, apatah lagi mendatangkan manfaat kepada Islam, maka kita perlu untuk kaji bahawa kita mungkin di kalangan mereka yang mungkin menyelewengkan ataupun bahasa kasar adalah mengkhianati amanah. Sebab kadang-kadang ada yang berasa bahawa bila dapat scholarship setahun 100,000, tak sampai, katalah 20,000, medik dia sampai $500,000 kan? Kalau yang buat medik untuk sepanjang pengajian, more than that, 1.5 million. Okey? Maka dia berasa bahawa aku telah menjadi milioner. Maka bila-bila masa je pergi travel sana, travel sini ataupun seumpamanya, boleh travel. Travel ni bagus. Allah sebut dalam Quran berkenaan tentang golongan as-sadiqun. Tapi kena pastikan travel bukan untuk perkara maksiat. Mungkin pergi ke Spain untuk tengok kesan-kesan sejarah peninggalan zaman Andalus dan mengambil ibrah daripada. Dan ini berbalik kepada niat kita dan akidah. Tapi kalau untuk seronok-seronok, kalau untuk enjoy, kalau untuk bersukaria, kalau untuk berfoya-foya, maka bersedia menanti di bazar. Allah tanya, sejauh mana kita melaksanakan amal. Pakcik-pakcik itu mungkin tak tanya, makcik-makcik itu mungkin tak tanya, taxpayers mungkin tak tanya. Tapi Allah akan tanya, sejauh mana kita melaksanakan amal. So kena pastikan yang kita study betul-betul, kita semangat untuk melunaskan pengajian kita di dalam keadaan yang terbaik, dengan sebab dia merupakan suatu amanah yang Allah pikulkan kepada kita. Bukan semua orang dapat peluang ni. Okey? Allah pilih kita di kalangan ramai-ramai ni. Allah pilih kita mungkin sebagai asbab ataupun sebab sebagai jalan untuk menjadikan kita hamba Allah yang lagi dekat, ataupun kena awas. Kadang-kadang Allah berikan nikmat yang banyak kepada kita. Allah pilih kita dengan nak menguji yang kita mungkin beroleh perkara yang bahasa yang agak kasar sampai ke peringkat menjadikan kita fas, ataupun dia merupakan istidraj. Makin dapat first class, makin lupa Allah. Makin dapat PhD, makin lupa Allah. Makin dapat double degree, triple degree dan seumpamanya, makin lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kelebihan yang Allah bagi sebenarnya, Allah dah uji untuk menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzillah. Okey, itu pertama amal. Tinggal story pada kita bilang. Okey? Izzat mesti dah. Okey. Seterusnya ibadah. Bila kita sebut kecemerlangan, tadi kecemerlangan dalam pengajian, dalam konteks pengajian dan juga dakwah, kita perlu lihat bahawa setiap saat kehidupan kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita biasa dengar ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah tak kata liya'budun ini untuk waktu dah 10 tahun yang terakhir untuk mati. Allah tak kata liya'budun ini untuk waktu kecil je liya'budun. Waktu dah akhir balik tidak perlu untuk liya'budun. Tapi Allah kata secara general liya'budun pada setiap masa. Maka kita perlu untuk melihat bahawa kecemerlangan kita dalam pengajian adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bergegas untuk bangun solat dengan melihat bahawa solat itu adalah ibadah kepada Allah, maka kita perlu untuk ringkas dan bangkit, contohnya untuk stay up bagi memastikan kita dapat cover bacaan-bacaan kita. Dan kita ringkas dan bangkit untuk bangun bertahajud kepada Allah